Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel Jari Jemari Alia. Pada hari ini dalam bahasa Melayu tahun 6 SK, tajuk Ahli Sains Bertaraf Dunia SP 3.7.1. Jom belajar bersama dengan Cikgu Sabaria. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini, murid-murid? Mari kita lihat dahulu standard kandungan. 3.7 menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai jurnal dengan betul. Seterusnya, dalam standard pembelajaran 3.7.1 menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul. Seterusnya, dalam objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran, murid dapat menulis sebuah karangan yang kohesi dan koheren dengan betul berdasarkan tajuk Ahli Sains Bertaraf Dunia. Seterusnya, dalam kriteria kejayaan, murid boleh menulis sebuah karangan yang kohesi dan koheren dengan betul menggunakan 3 daripada 4 maklumat grafik berdasarkan tajuk Ahli Sains Bertaraf Dunia. Pada hari ini, cikgu akan mengajar masih lagi dalam unit 25. Kemahiran yang akan difokuskan ialah kemahiran menulis. Jadi, murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 148. Jom belajar. Terima kasih kepada semua murid yang dapat hadir kelas mata pelajaran Bahasa Melayu pada hari ini. Diharapkan murid-murid dapat memberi kerjasama semasa aktiviti dijalankan. Pastikan murid-murid bersedia dengan buku teks dan buku tulis. Murid-murid, kenal tak ahli sains yang bertaraf dunia? Mungkin murid-murid belum mengenalinya. Untuk makluman murid-murid, dalam usaha untuk menjadi seorang saintis yang bertaraf dunia, seseorang itu perlu berfikir jauh ke hadapan dan banyak melakukan penyelidikan ke dalam bidang yang baharu. Jika murid-murid bercita-cita ingin menjadi seorang yang saintis, untuk menjadi seorang saintis, apa yang perlu kita lakukan? Antaranya, kita perlu menjelajah ke bidang teknologi yang anda akan menggunakannya selepas masa akan datang. Di mana boleh digunakan dalam ekonomi karbon rendah. Ini bukan sahaja pada masa akan datang, malah ia sudah semakin hampir. Jadi, jika murid-murid melihat penggunaan dalam industri automotif, mereka terkemuka dalam bidang ini. Bukan sahaja dalam industri kereta, contohnya di Jepun, Jerman dan Amerika. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut, jom dengar perbincangan cikgu tentang tajuk Ahli Sains Bertaraf Dunia, terutamanya di negara kita. Jom. Aktiviti pertama.
Untuk aktiviti yang pertama, mari kita baca maklumat tentang tugasan yang perlu disiapkan oleh Jian Hui. Mari kita baca maklumat ini bersama-sama. Jian Hui sedang menyiapkan folio tentang tokoh ahli sains negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, dia perlu menulis biografi tentang ahli sains yang dikaguminya. Dia telah melakukan penyelidikan dengan merujuk pelbagai sumber seperti keratan akhbar, majalah dan internet. Setelah berjaya mengumpulkan maklumat yang berkaitan, dia pun menaip tugasnya di komputer. Jian Hui amat mengagumi Profesor Dr. Abdul Latif kerana beliau telah mengharumkan nama negara di pesada dunia. Sebagai anak Malaysia, Jian Hui berasa amat bangga. Kejayaan Profesor Dr. Abdul Latif mahu dicontohinya. Dia juga menjadikan Profesor Dr. Abdul Latif sebagai idolanya. Jadi, murid-murid dikehendaki membantu Jian Hui menulis perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul. Di sini mari kita baca maklumat yang telah diperolehi oleh Jian Hui tentang ahli sains bertaraf dunia, iaitu Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad. Mari kita baca maklumat tentang beliau. Yang pertama, lahir di Beranang, Selangor pada 4 Januari 1967. Maklumat kedua, merupakan dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia serta dekan Penyelidikan Sains Fundamental University Sains Malaysia. Yang ketiga, menjalankan kajian dan penyelidikan bagi merawat air sisa kilang kelapa sawit dengan menggunakan teknologi membran. Diiktiraf sebagai seorang daripada saintis dunia yang mempunyai minda saintifik paling berpengaruh di dunia oleh agensi Thomson Reuters, New York, Amerika Syarikat. Beliau penerima Anugerah Merdeka 2014. Terima kasih diucapkan kepada semua murid kerana telah berjaya membaca petikan dalam aktiviti yang pertama. Diharapkan melalui pembacaan tadi, murid-murid telah faham tentang tajuk ahli sains bertaraf dunia dan dapat mengenal pasti maklumat-maklumat yang boleh digunakan untuk membantu Jian Hui untuk membuat perenggan yang kohesi dan koheren. Aktiviti kedua. Untuk aktiviti yang kedua, murid-murid dikehendaki membina ayat berdasarkan maklumat. Di sini disertakan maklumat yang pertama, iaitu ada 3 maklumat sini dalam maklumat pertama. Yang pertama, lahir di Beranang, Selangor pada 4 Januari 1967. Yang kedua, dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia serta dekan Penyelidikan Sains Fundamental University Sains Malaysia. Yang ketiga, dihormati, disayangi pelajar. Di sini adalah gambar
tentang doktor yang dimaksudkan, iaitu Profesor Dr. Abdul Latif. Seterusnya, murid-murid dikehendaki melengkapkan ayat dalam perenggan. Di sini untuk ayat yang pertama, jadi murid-murid masukkan maklumat pertama. Beliau lahir di Beranang, Selangor pada 4 Januari 1967. Ayat kedua, beliau merupakan, jadi murid-murid masukkan juga maklumat yang kedua pula, iaitu Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia serta Dekan Penyelidikan Sains Fundamental Universiti Sains Malaysia. Seterusnya, yang ketiga, murid-murid boleh tambah sedikit maklumat seperti begini. Oleh itu, beliau amat dihormati, disayangi oleh pelajar. Murid-murid boleh ubah ayat ikut kesesuaian dan bina ayat sendiri ataupun ikut contoh yang telah cikgu berikan ini. Seterusnya, mari kita lihat pula maklumat yang kedua. Yang pertama, menjalankan kajian dan penyelidikan bagi merawat air sisa kilang kelapa sawit dengan menggunakan teknologi membran. Maklumat kedua, kurangkan pencemaran air sungai. Yang ketiga, memastikan ekosistem akuatik terjaga daripada pencemaran. Ini adalah gambar tokoh. Jadi, murid-murid lengkapkan ayat dalam perenggan ini. Kita lihat dulu baris yang pertama. Beliau telah berjaya. Jadi, murid-murid ambil saja maklumat di bahagian ruangan maklumat kedua. Ambil yang pertama. Beliau telah berjaya menjalankan kajian dan penyelidikan bagi merawat air sisa kilang kelapa sawit dengan menggunakan teknologi membran. Ayat yang kedua, tujuan kajian beliau adalah untuk ambil maklumat yang kedua, iaitu kurangkan pencemaran air sungai. Ayat ketiga, kesannya beliau dapat memastikan ekosistem akuatik terjaga daripada pencemaran. Maka, lengkaplah perenggan yang kedua berdasarkan maklumat yang kedua. Jadi, murid-murid hanya perlu melengkapkan ayat berdasarkan maklumat yang kedua di bahagian sebelah kiri. Diharapkan murid-murid boleh faham dengan penerangan daripada cikgu. Jika ingin membina ayat sendiri pun lagi baik. Seterusnya, kita lengkapkan pula maklumat yang ketiga berdasarkan maklumat di bahagian sebelah kiri. Di sini maklumat ketiga tentang pengiktirafan. Diiktiraf sebagai seorang daripada saintis dunia yang mempunyai minda saintifik paling berpengaruh di dunia oleh agensi Thomson Reuters, New York, Amerika Syarikat. Berdasarkan gambar tokoh ini dan diberikan ayat, murid-murid lengkapkan saja ayat ini berdasarkan maklumat yang ketiga. Seterusnya, mari kita lihat pula maklumat yang keempat. Murid-murid dikehendaki membina ayat. Untuk maklumat yang keempat ada dua. Pertama, menerima anugerah Merdeka 2014. Yang kedua, membuktikan kehebatan anak watan dalam dunia penyelidikan yang setaraf dengan saintis luar negara. Berdasarkan gambar tokoh ini, murid-murid lengkapkan maklumat. Yang pertama, beliau merupakan. Jadi murid-murid ambil saja isi pertama dalam maklumat yang keempat.
beliau merupakan penerima Anugerah Merdeka 2014. Lengkapkan ayat dalam perenggan ini. Seterusnya kita tengok pula ayat kedua dalam perenggan ini. Kesannya beliau telah berjaya. Jadi murid-murid ambil sahaja maklumat kedua dalam ruangan yang disediakan di bahagian maklumat 4 ini. Kesannya beliau telah berjaya membuktikan kehebatan anak watan dalam dunia penyelidikan yang setaraf dengan saintis luar negara. Aktiviti ketiga, menulis karangan. Dalam aktiviti yang ketiga, murid-murid dikendaki menulis karangan tentang ahli sains bertaraf dunia berdasarkan slide dalam aktiviti yang kedua. Di sini cikgu tunjukkan bahagian pendahuluan karangan. Itu telah disediakan berdasarkan teks muka surat 148. Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad ialah saintis yang bertaraf dunia. Beliau sangat hebat dalam lapangan penyelidikan. Oleh itu, beliau telah berjaya mengharumkan nama negara di pesada dunia. Ini adalah bahagian pendahuluan ya. Itu dalam perenggan yang pertama. Seterusnya, mari kita lihat perenggan yang kedua. Untuk perenggan yang kedua, murid-murid boleh tulis dengan kataan beliau. Seterusnya, masukkan maklumat 1 untuk melengkapkan perenggan yang kedua dengan isi yang pertama. Seterusnya, perenggan ketiga, murid-murid boleh menulis dengan selain itu di bahagian permulaan perenggan dengan menulis maklumat yang kedua. Seterusnya, perenggan yang keempat. Mulakan perenggan dengan menulis di samping itu. Seterusnya, masukkanlah maklumat yang ketiga. Seterusnya, perenggan kelima. Murid-murid bolehlah mulakan perenggan dengan menulis akhir sekali kerana ini adalah isi yang keempat. Seterusnya, mari kita lihat perenggan yang keenam iaitu bahagian penutup. Untuk bahagian penutup, selalunya kita masukkan kesimpulan. Contoh, kita mestilah mengikuti jejak langkah kejayaan beliau. Maka kita perlulah berusaha bersungguh-sungguh demi mengejar kejayaan. Benarlah pepatah Melayu ada mengatakan bahawa usaha tangga kejayaan. Baiklah murid-murid, ini adalah salah satu contoh untuk bahagian penutup. Mungkin murid-murid ada idea lain. Murid-murid boleh gunakan. Ini hanyalah sebagai contoh bagi karangan ini. Seterusnya, ada beberapa maklumat penting yang perlu murid-murid tekankan ketika menulis karangan. Apakah yang perlu dilakukan sesudah menulis karangan? Iaitu murid-murid perlu menyemak semula setiap ayat dan jawapan yang diberikan supaya tiada kesalahan dari segi ejaan, tanda baca, imbuhan ataupun penggunaan kata. Peruntukan masa untuk menyemak kertas jawapan jika ingin mendapatkan markah ataupun jawapan yang lebih tepat. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia.
Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.